Assalamualaikum Faridah Ibrahim. Kifli Zul, Masya Allah. Zainah Buyung. Hari ni kita jumpa tak Zainah Buyung? Excited pula saya nak jumpa Zainah Buyung ni yang mana satu. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Kifli Zul dan share. Siti Fatimah, Syasha Abenwa. Kita jumpa tak di Melaka? Masya Allah. Faridah Ibrahim, Hairi Haji Ismail, Alhamdulillah. Zawiyah Zakaria, Napasir Mas, Ku Solbiyah, Suzi Buang, Dr. Maizura Rahim, Kaifahal, Zainun Abdul Rahman, Hafizah Wagiran, Haini Zain, Rubiza Mat Zain, Wan Ashima Kamarudin. Apa tu Wan Ashima Kamarudin? Mohon apa ni? Subhanallah. Pertubuhan Muslimah Malaysia. Apa tu? Masya Allah. Mana dah pergi komen dia tadi? Masya Allah, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau anda ya di pihak yang benar, apa salahnya kami bantu? Kan gitu? Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Hilang dah, ke mana dah pergi? Alaikumussalam. Faridah Jasni. Sania. Lama tak sebut nama Kak Sania. Dayang Saudi Adiana. Betul ke? Kartina Sidik. Roza Osman. Masya Allah. Fauziah Zahira, Hanisa Syafi'i, Sabaria Daud, Siti Nur Rahmah, Masya Allah. Bonda Datin Aisyah Abdullah, Ifa Jannah, Zanariah Zakaria, Yana Yas, Zainun, Zahrah Suhadi, Rahimah Umar. Bonda Rahimah sudah daftar ke untuk Kelantan? Salamah Taib, daftar bukan untuk bayar FOC orang Kelantan ni. Rezeki, Masya Allah. Doakan hamba Allah tu di pagi Jumaat ini. Juwita Ismail, Habibah Rasul. Kak Bib, semalam ku gosok tudung yang Kak Bib bagi. Untuk apa tahu? Persiapan, takut balik lambat dari Melaka besok. So persiapan untuk live di TV Al-Hijrah. Nanti Kak Bib tengok ya. Hari Ahad ni di TV Al-Hijrah saya pakai tudung Kak Bib bagi. Lepas tu sahabat Timah Khidmat, saya dah tak ingat dah siapa-siapa yang akak suruh pas. Makanya Kak Bib saya bagi kepada sahabat Timpus, antaranya yang banyak bantu Ustazah punya kerja-kerja. Masya Allah. Khairul Bariyah, suka sebut nama dia ni dengan menyanyi. Azni Abbas, Sabaria Daud sebut dah. Rokiah Jusuh, Fitriah Abu Hasan, Zahara Husin, Zainab Asir, Nasdiah lajunya tak sempat nak sebut nama. Nur Azizan Baharudin, Amin, Ruzizah Safwan, Kamaliah To'wan. Semalam Ustazah pakai tudung biru turquoise. Biru turquoise is saya punya favourite colour. Kak Yun Taslim kemain dia. Kak Yun Taslim ni puji-puji ni macam ada benda je. Saya hari ni pakai tudung apa? Cuba anda teka. Pakai tudung Syria. Bukan beli kat Syria. Ada seorang anak murid dekat Surau Al-Falahiyah, Kampung Pasiak. Siapa orang KL nak pergi ceramah dekat Kampung Pasiak tu dengan kuliah Ustazah, boleh kenal dengan Kak Yati. Kak Yati ni dia tukang jahit tudung Ustazah Zawiyah. Anda nampak tudung Ustazah Zawiyah yang sentiasa bertingkat-tingkat tu? Saya pula tak reti nak pakai tudung macam tu. Tudung-tudung macam ni pun saya tak reti. Tiba-tiba kan, selama ni dijahit tudung saya yang ada awning tu lah. Saya kata, Kak, saya kalau tudung macam tu, satunya saya tak selesa kain dia. Minta maaf, kita kena cakap terus terang je kan sahabat-sahabat. Tapi dia punya jahitan memang kemas, cantik. Lepas tu bila nak solat, tudung awning ni memang saya kena kelepek lah atas dahi kan. Betul-betul Ustazah, dia kata. Jadi tudung-tudung macam ni kan saya pakai pergi Mekah. Jadi tudung ni baru siap dia jahit. PA kata, Jaja kata,
Ustazah try lah pakai tudung Syria. Tudung Syria tu apa ke benda pula kau ni jauh. Tudung macam ni jadinya kalau Ustazah nak solat tu tak adalah macam oning dia terkelepek. Kan dia macam terlekung je. Tapi Ustazah kata kalau Ustazah pakai tudung macam tu macam makin gedabak muka Ustazah. Lepas tu lain nampak. Dia anak ayat, Masya Allah. Lepas tu saya pun cakap kat Jaja, Ustazah mana ada masa nak pergi ambil dah jahit. Kau pergi ambil lah. Jaja pun pergi ambil tudung ni kemarin kot. Lepas tu saya try untuk saya bawa pergi umrah. Biasalah kalau Al-Fawaz biru pink tu. Lepas tu saya minta dia jahit satu lagi untuk pakai dengan jubah purple saya. Lepas tu dia kata senang Ustazah, kalau Ustazah nak ni dia banyak lah cakap dia tu. Lepas tu saya pun try. Yang ni tak sempat try lagi. Jadi saya try di hadapan anda. Saya try di hadapan anda. Oh, Kak Mazni Ahmad punya komen terbaik sama dengan Jaja. Ustazah pakai tudung ni, Ustazah nampak kuyus, kata Jaja. Sabar je lah. Subhanallah, subhanallah sahabat. Juwita Ismail kata cantik sangat Ustazah. Ustazah pakai apa pun comel. Dia gini tau sahabat-sahabat. Gini. Manusia ni, ni kan dah kena, itulah tegur lagi dah kena bebel dah. Manusia ni, bila mana dia suka, kan Ustazah saya selalu cakap. Cuba ulang apa yang Ustazah selalu cakap. Manusia ni, bila dia dah suka, tahi kucing pun rasa coklat. Okey? Manusia ni, bila dia dah suka, tahi kucing rasa coklat. You faham? Cik, you faham? Itu sebenarnya, Masya Allah, sahabat. Kan? Ulama-ulama Indonesia pun cakap macam tu. Kan? Kalau hati sudah cinta, tahi kucing ku rasa coklat. Gitu. Jadi, cuba kalau tak suka. Cuba kalau tak suka. Ustazah pun cakap, hari ni saya pakai tudung dari kayangan. Tudung yang dihantar oleh pari-pari semalam. Daripada syurga. Takkan jumpa tudung yang paling cantik daripada yang saya pakai pada hari ini. Contoh kan. Lepas tu orang dengar menyampah. Tak suka? Kita hidangkanlah pari-pari dari kayangan apa pun. Memang tak lawa langsung. Kat Siti Zuraidah Ibrahim. Masya Allah. Muslim Muhammad. Jadi saya kan sahabat bila anda sebut cantik lah Ustazah, saya nak tergelak je. Bukan tak menerima pujian. Tapi sebab ku sedar diriku ini, Masya Allah, diriku ini apa? Diriku ini memang suka pakai tudung ala-ala zaman saya sekolah dulu. Alamak, air saya ni dah masuk abuk ke? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sejuk tak sedap. Siapa yang kata cantik, dia suka tudung Syria lah. Betul Kak Rokiah Yusof. Serius ni I cakap pada you all. Cuba you all tanya pada diri you all sendiri. Dalam hidup you all, gedik sila pula. Dalam hidup anda semua, ada kan orang-orang yang anda suka. Cuba bagi dia pakai apa pun, nampak cantik, nampak indah. Dalam hidup anda, ada orang-orang yang anda menyampus. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bila anda menyampus, orang lain pujilah macam mana pun, dia akan macam angin pus-pus. Astaghfirullahaladzim. Hari Jumaat Ustazah minum air elok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, insya-Allah. Dan saya baru nak apa tu? Bonda Rahimah Omar apa? Bonda Rahimah Omar Kelantan. Kita akan jumpa hari Selasa malam. Jangan tak daftar nama. Kita dah siapkan nombor tim khidmat. Dan anda tahu sudah full untuk 30 nama Kelantan tu. Saya terkejut buka handphone pagi-pagi sahabat khidmat bagi tahu. Dah full Ustazah. Ayuh. Subhanallah, hampa ni, Masya Allah. Itulah dia, tahi kucing rasa coklat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap sahabat nak habiskan air ni. Lepas ni saya terus gerak ke Melaka. Saya tunggu Jaja kata sampai je, saya terus gerak. Tapi saya tak pakailah tudung ni. Tudung ni hanya untuk saya sarung-sarung nak cepat dah tadi kan. Bismillah. Betul
Betul Kamaliah Tok Wan, saya suka sangat. Sahabat hidup ni kan, Nur Sima, betul macam main sarung je. Tapi Ustazah ni memang tak, pertamanya kain macam ni tu bagi Ustazah, walaupun dia labuh sangat tudung ni. Tapi saya minta maaf, saya kurang sikit selesa, macam dia macam apa tu, nampak lah, menampak bagi saya. Sebab tu saya pakai kat rumah, saya pakai kat Mekah, beli saya sarung vest kan. Alhamdulillah je Betul Kak Nazatul Naina, laju sungguh orang Kelantan. Ada Wiyah Kasim, you tak jawab pun WhatsApp I nak pergi rumah you. Kak Yun Taslim, sopan Ustazah, sopan sikit. Siapa tu? Azman Mamat Z Mustafa. Nama lelaki ke perempuan tu? Biasalah anak-anak buah duk hadiah dekat Umi babah dia. Happy 19th anniversary. Tahun lepas kot, 2 tahun lepas kot. Saya sambut anniversary 1 Rabiul Awal sahabat. 1 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Maulid Nabi saya nikah dulu. Jadi cawan ni rasanya dah, mak ni rasanya dah 2 tahun lepas. Maka 19. Kalau ikut tahun Islam, tahun ni kami 20. 21 ke 22? Kalau ikut bulan tahun Masihi, 20 tahun lah. Sebab 2002, sekarang 2022. Masya Allah. Pasangan bercinta. Itu pasangan tai kucing rasa coklat tadi. Minta maaf sahabat-sahabat, bergurau pagi-pagi sementara nak kumpul kawan-kawan kita. Semalam saya jumpa seorang makcik ni. Dia kata, Ustazah, saya sukalah dengar ceramah Ustazah. Ceramah kat mana tu cik? Ceramah dekat dalam Facebook pagi-pagi anak saya buka kan. Saya tanya nama Facebook dia apa, dia tak tahu. Comel makcik ni. Lepas tu dia kata, saya suka dekat mana tahu Ustazah. Kita pun ingat nak cakap, kita ingat dia nak cakap lah, suka Ustazah sebut bab redha, bab syukur macam tu lah kan, macam kalian yang lain kan. Tu dia kata, saya suka Ustazah ni sebut nama Ustazah semua, sebut nama anak murid Ustazah semua. Dia kata, Acik dengar sampai habis tak? Kalau tak sempat lah Ustazah nak jaga cucu. Patutlah dia buka mula-mula tu dia dengar semua Ustazah sebut nama semua anak murid. Tapi sahabat-sahabat rahmati Allah, siapa ni yang tanya? Siapa? Ini junior sekolah saya kot yang tanya, anak Kak Ila dah ke bumi. Dah sayang? Dah, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, jom hari ni pagi ni kita baca Fatihah. InsyaAllah Fatihah ini sahabat-sahabat kita hadiahkan kepada anak enda, kepada anak enda sulung kepada sahabat saya, Ustazah Zahila Abdullah. Beliau mengajar di sekolah di Puchong. Okey. Tapi anaknya aksiden di Sungai Besar dekat rumah, balik bercuti daripada universiti, di rumah tok neneknya di Sungai Besar. Kami dulu kan, saya dulu sekolah di Samtaj Sungai Besar, SPM saya di situ. Lepas tu saya satu kelas, bahkan sama-sama noti lah dengan noti lah zaman-zaman sekolah. Sebab satu row duduk sebaris. Bahkan saya pernah duduk sebelah dia. Kawan saya ni memang kawan baik lah. Cumanya bila kita dah masing-masing ada kehidupan ni kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jarang jumpa. Tapi bila kita tahu kawan-kawan kita yang pernah bermain bersama, belajar bersama, membesar bersama, ikatan ukhuwah yang begitu indah. Nangis-nangisnya kami masa nak berpisah dulu, walaupun sekarang dah ada life masing-masing. Saya selagi boleh, saya rasa macam, ya Allah, zalimnya aku kalau aku tak pergi peluk dia, tak pergi bisik sesuatu kat dia. Jadi setakat Sungai Besar tu tak sampai 2 jam insya-Allah sahabat. Lagipun saya tengah mengajar di Sungai Cuh semalam, dah jimat perjalanan dalam setengah jam lebih macam tu. So saya pun cakap dengan ustaz, tak boleh ni, masya-Allah. Nuriyat kat mana? Ya sahabat. Sahabat-sahabat tahu tak semalam, ya Allah, saya meremang bulu roma nak cakap. Anda ingat tak semalam kawan kita Wak Bedul tu, Wak Bedul,
Kan dia cakap kat ustazah, bila ustazah cakap nak pergi Melaka, nak pergi Seremban, nak pergi Kelantan kan. Kan dia cakap Sungai Besar bila nak datang ustazah. Anda ingat tak semalam? Lepas tu ustazah cakap, sabar-sabarlah awak bedul. Sungai Besar tu adalah tempat permainan saya. Saya akan pergi. Masanya je tak tahu. Masya Allah kan. Semalam, dalam kuliah semalam, saya akan pergi, saya kata. Saya cakap dengan ustaz, bang, pagi tadi je baru saya cakap. Tak tahulah siapa awak bedul tu, tapi follower lah Tahzan lah. Kan saya kata. Lepas tu saya tak adalah sempat nak buat bedul ke. Nuriyat. Nuriyat ni ipanya Kak Long Supiah kan? Ya rasanya kot. Masya Allah memang saya tak sempat. Saya sempat jumpa 2 orang je kawan sekolah saya. Itu pun memang kami sempat melepaskan rindu berpeluk sekejap. Dia orang faham sangat. Saya kena keluar daripada Sungai Besar sebelum waktu orang balik bekerja. Lepas tu van jenazah sampai, Masya Allah, untuk bawa solat. Mulanya kami rasa rugi sangat tak dapat solat jenazah. Sebab sekarang asar kan lewat 1. Yang kedua, kami dah jamak dah tadinya solat Zuhur dan asar. Jadi macam orang solat asar tu kita nak tunggu. Lepas tu nak bawa solat jenazah. Kan semua. Sebenarnya sahabat-sahabat, untuk semua kita sebagai pelajaran, kalau kita ziarah kematian, usahakan selagi mana kita tak ada benda yang lebih penting, usahakan agar kita dapat bersolat jenazah. Kita ziarah jenazah tu nak tengok muka semua tak berapa penting. Yang penting supaya kita dapat solat jenazah. Tapi nawaitu utama saya pertama semalam lillahi adalah untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk peluk kawan saya ni. Anda bayangkan sahabat-sahabat, kematian anak bagi orang-orang yang dah merasainya adalah sangat sakit. Sangat sakit. Saya tak merasa bersalin, saya tak merasa menjaga anak, menyusukan anak macam kalian. Tapi saya tahu ianya sangat sakit. Sangat sakit. Maka mereka perlukan sokongan kita, mereka perlukan doa-doa kita. Sebab apa? Sebab orang kematian anak sebenarnya tak pernah terfikir di minda anak aku akan mati dulu daripada aku. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Yang banyak dalam minda kita, anak aku akan jaga aku nanti bila aku tua, bila aku tak sihat, bila aku sakit. Anak aku akan membahagiakan aku nanti. Tak apalah, anak aku ada nanti, anak aku tolong aku. Kita selalu macam tu. Bila kita terlalu mengharap anak kita itu juga makhluk, nanti kita akan kecewa. Mudah-mudahan anda sahabat-sahabat tidak kecewa. Ini bukan doa. Tapi maksudnya kalau kita terlampau mengharap, kita akan kecewa. Pandanglah anak-anak kita yang kita lahirkan susah payah, yang kita kandungkan, yang kita lahirkan, yang kita nyusukan, yang bapaknya cari nafkah bersungguh-sungguh, kita bertungkul lumus, berhabis segala. Itu adalah ibadah kita dalam menjaga amanah Allah. Ibadah kita. Anak kita balas jasa kita ke tidak, kita tetap dipandang Allah sebagai ahlul ibadah. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang saya tak dapat baca komen lajunya, Masya Allah. Sebab kita tak prepare minda kita, anak kita akan mati dulu. Jadi bila kita tak prepare minda tu, sakitnya lebih dahsyat sahabat. Mak ayah macam mana pun, kita prepare minda kita. Dah tua dah mak ayah aku, kita nampak uzur dia pun kan, kita jaga sebolehnya. Tapi sahabat, kita bukan minta mati untuk mereka. Kita bukan minta mak ayah kita mati. Tapi kita faham kematian dah semakin menghampirinya, dengan tuanya, dengan sakitnya. Kan seotak kita dah prepare. Jadi sakit kematian anak tu lebih sakit daripada kematian ibu dan ayah. Jadi puas sangat sekurang-kurangnya saya dapat peluk sahabat saya tu. InsyaAllah walaupun kabarnya masa jenazah sampai daripada hospital tu, dia pengsan juga, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia pengsan juga, tapi masa jenazah dah dibaringkan, okay? Kemudian saya dah sampai tu, saya dapat peluk dia, berbisik dengan dia, duduk lama depan jenazah bersama dia. Sepanjang bila lepas kawan-kawan dia, budak-budak muda semua menangis beria-ria, budak-budak muda lelaki ni kan, berkerumun menangis beria. Seorang kawan yang disayang oleh kawan-kawannya. Doa saya tak putus pandang anak-anak tu. Budak-budak muda ni meninggalnya umur 20 tahun. Bayangkanlah sahabat. Lepas tu budak-budak muda ni beria-ria menangis, dah tak ada rasa malu dah. Jadi hati saya kata, ya Allah, campakkanlah iman, hidayah ke dalam hati anak-anak ni. Letaklah sedar dalam hati mereka bahawa mati itu bukan mesti tua.
Mati itu bukan mesti sakit. Kena langgar semalam, sahabat-sahabat, malam tadi kena langgar pukul 1 pagi, terus meninggal ketika dia dah berada di hospital. Ini semua saya ceritakan di mukaddimah ini sebagai satu pelajaran lah kan. Kita tak salah ceritakan dekat anak-anak kita semua, sahabat-sahabat. Tengok tu anak kawan mak tu kan umur 20 tahun dah meninggal. Saya nak budak-budak semalam tu bukan hanya menangis ketika itu. Dan saya bisik kepada sahabat saya tu, saya kata Imam Ghazali bagi tahu kita. Imam Ghazali bagi tahu kita sebenarnya bila kita berdepan dengan jenazah, kita bukan disuruh menangisi si mati. Saya kata reda, pertamanya reda. Jangan menangis melampau-lampau. Tapi sahabat, permulaan ni lepaskan aja, lepaskan. Maksud saya takut lepas ni dia tak jadi kerja menangis je. Kematian, siapa yang tak menangis? Lepaskan. Cuma jangan meratap atas jenazah, jangan. Menangislah, menangis. Tapi terima dengan reda. Sebab Imam Ghazali bukan suruh kita menangisi yang mati. Imam Ghazali sebenarnya suruh kita menangisi diri kita yang masih hidup dan akan mati. So bila kita pandang anak tu, saya sendiri kan, ya Allah, 20 tahun kau jemput pulang, ya Allah. Ampunkan dosa-dosanya, ampunkan dosa-dosanya. Dia tak sempat insya-Allah buat dosa-dosa besar yang engkau murkai. Ampunkan dosa-dosanya, ya Allah. Yang kami dah lama hidup dengan dosa-dosa ni, kalau engkau tak terima taubat kami ni, ya Allah, takutnya nak mati. So rasakan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, perasaan itu. Masya Allah, ramai kawan-kawan kita komen kehilangan anak tersayang. Subhanallah, kita belajar. Jadi kita kena set dalam minda kita, kita akan meninggalkan atau kita akan ditinggalkan. Supaya kita tak sampai hilang arah macam orang tak ada iman. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Kak Nazah macam sahabat saya ni, anak-anak dia 4 orang, semua lelaki. 4 orang Kak Nazah. Kan tengok tu teruk benar Kak Nazah. 4 orang ke 3 orang ya Kak Nazah. Kawan saya ni 4 orang, semua lelaki. Tapi semalam masa saya datang, nampak dia dah cool, dia dah tenang kan. Nampak reda sangat muka dia. Dia peluk anak dia seorang-seorang, tak apa. Dia kata, betul Kak Dewi Zam kita pun baru kehilangan anak. Masya Allah, faham sangat. Insya Allah, doa saya pada dia, saya bisik kat dia, kau kena teruskan. Kau yang cakap kan ini adalah anak yang baik kan. Ya Zai, dia anak yang baik sangat. Maka kau teruskan apa saja kebaikan yang kau nampak di mata dia. Kadang banyak kita orang tua dia belajar daripada orang muda. Teruskan apa saja kebaikan dia. Dan kau kena kuat untuk mendoakan dia. Sebab apa? Kau kena beramal soleh, kau kena mendoakan dia. Kau nak jumpa lagi di dalam syurga kan. Masya Allah, anak yang baik tempatnya di syurga. Kan orang tua, ya, Masya Allah, subhanallah sahabat. Puas rasanya dapat duduk di samping sahabat yang macam tu. Semoga Ustaz Azwan pun cakap, tak apa, orang rapat, korang tak rapat ke dengan kita. Kalau selagi mana kita boleh sempatkan diri, percayalah nanti bila kita mati, Allah akan datangkan orang yang entah dari mana-mana. Kadang ibu ayah dirahmati Allah, bila kita mati, bukan anak kita duduk di samping kita. Kita tak tahu. Mati di bumi mana, dikebumikan di bumi mana, kita tak tahu. Semua ni kerjanya Allah. Jadi, tengok Tuan Guru Harundin kita almarhum. Bukan meninggal di bumi Malaysia. Di bumi yang begitu asing. Tetapi solat jenazah sampai 3 kenaikan. Orang yang datang ketika kematian, orang yang datang selepas dikebumikan, yang pujuk keluarga. Subhanallah. Anak endanya yang berada di situ kata, saya tak tahu daripada mana orang datang ni. Ucap takziah, pujuk saya. Masya Allah, hebat. Kerana apa? Saya percaya ketika hidupnya, begitulah dia bila mendengar kematian. Jadi kita jangan takut, jangan biasakan. Siapa yang mati tu? Dah tahu orang mati tu kat taman rumah kita. Tapi mungkin orang baru pindah, kita tak kenal. Bila kata jenazah dibawa ke surau, kenapa kita tak pergi? Alah, dia tu tak pernah pergi surau tu rasanya. Alah, dia tu rasanya entahlah baru pindah kot, tak kenal, tak tahulah. Pergi je, kenal tak kenal. Sebab Nabi yang suruh kita ziarah kematian. Hatta solat jenazah dapat 2 qirat sampai dihantar ke perkuburan. Tapi kalau tak sempat macam Ustazah nak tunggu macam mana sahabat? Kerja yang mendatang ni sangat penting. Kemudian solat jenazah. Kalau tak sempat ke kuburan, solat jenazah.
Kenapa? Dengan solat jenazah kita dapat 1 qirat. Apa qirat? Daripada hujung sana ke hujung sana, Nabi tunjuk Jabal Uhud. Jabal Uhud ni besar. Nabi kata orang ziarah kematian, hantar sampai ke perkuburan, boleh dapat 2 qirat sampai ke perkuburan. Hanya sempat solat jenazah dapat 1 qirat. Pahala besar. Sebesar Jabal Uhud. Jadi kalau kita memilih-milih, kalau saudara, yelah pergi. Kan dia tu masa mak aku meninggal dulu tak datang pun. Kenapa kita nak pergi rumah dia? Tak, sahabat silap. Sahabat, saya minta maaf ya. Kenapa macam sekarang ni awal lagi dah ramai sangat yang menonton. Sebab anda nak live awal. Minta maaf, saya pun sebenarnya memang nak live awal ni. 7.30. Okey, saya nak baca renungan semalam tu je. Renungan tu saya nak habiskan. Sebab pukul 8 Jaja dah sampai. Jadi sebelum pukul 8 Ustazah dah kena berhenti. Sempatlah solat sunat musafir sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadiahkan Fatihah ini kepada almarhum siapa saja yang kita sayang. Moga-moga syurgalah tempat pertemuan dengan orang-orang yang dicintainya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد. Sharifah Hafizah Al-Idrus. Biar betul ni. Junior Kak Muzai masa sekolah. Siapa ni? Ke yang 2 beradik tu? Dengan siapa kakak dia tu Main nanti messenger kak. Alamak sayang, kenapalah tak habaq awal. Nama ni selalu ada dalam kuliah kita ni. Masya Allah. Siapa saja yang mengenali Ustazah jangan segan-segan. Macam semalam Ustaz kata yang abang rasa dia orang tu nak tegur je sayang ni kan. Ada je tu yang kenal. Kalau hampa tak mai, kita semalam tengah sedih-sedih. Saya jumpa kawan sekolah saya 2 orang pun. Dah mula dah kena jumpa kawan sekolah. Lepas tu, kita depan jenazah ni tak baik kan. Terus, ya Zaid, depan jenazah ni. Tak jadi sahabat, kita nak berseronok-seronok tak jadi. Sebab depan kita ada jenazah kan. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tolong, walaupun semalam kita dalam sedih tu, siapa-siapa yang nampak Ustazah, jumpa Ustazah kat mana-mana, saya selalu bila bertemu anda dan anda menyapa, saya akan terus cakap terima kasih kerana teguh. Sebab apa? Sebab saya tak ingat semua orang. Saya tak kenal. Bukan, yelah macam semalam adiknya kawan saya tu, si Zurina kan. Dia panggil Ustazah. Ustazah siapa ni? Kenapa panggil Ustazah? Lepas tu saya junior akak lah dulu masa sekolah. Saya junior Ustazah lah masa sekolah. Ni akak menyampah ni junior nak panggil Ustazah. Ustazah akak macam dulu. Kan? Sebab muka kan dah lain. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, muka dah lain. Ustazah bukan muka yang dah lain. Kekembangan itu dah lain. Okey, sekian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nora Chomes Pian. Betul ke saya sebut? Masya Allah, indahnya nama. Sahabat, saya kemas-kemas malam tadi. Saya bukanlah baru jumpa, tapi saya misplace sejujurnya. Ini adalah hadiah daripada Baiti Abdullah masa saya pergi Sabah hari tu. Subhanallah sahabat. Cantik kan? M. Lepas tu dalamnya ada isi macam mana? Dah cantik. Cuba tanya Baiti Abdullah berapa harganya. Jom kita buat LT untuk hadiah La Tahzan nanti. Konon mahal ni rasa ni. Sebab Sabah punya dalam ni ada hasil-hasil laut kot. Ke batu-batu apa berwarna-warni. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Abu Mariah. Nak saya pun baru jumpa. Nak bubuh apa? Nak bubuh kunci. InsyaAllah. Baik. Muslimin, muslimat. Semalam kita sangat syahdu dengan tajuk tetaplah redha sekalipun harus menggenggam bara api. Saya dah bercakap hampir setengah jam. Memang sengaja saya sembang di awal sebab hari ni
punya kuliah saya cuma nak baca renungan daripada bab 273. Okey, sebagai khulasah kepada kitab ini, kepada bab ini. Sebab untuk di Melaka besok latahzan kita bukan 7 pagi. Bukan 7 pagi kerana ikut jadual di Melaka program Ustazah. Saya nak gerak ke Seremban, doakan 9.30 pagi saya dah boleh berkuliah di Seremban, supaya paling lewat saya boleh tinggalkan Seremban 11.30 pagi, kerana pukul 1 saya kena live kuliah bersama staf takaful. Saya jumpa tempatnya di rumah sahabat saya, Rafidah Yusof. Siapa orang Melaka yang tak dapat join di Hotel Kobe Mas, mungkin boleh hubungi sahabat saya tu untuk dengar kuliah pukul 1 di rumah sahabat saya tu. Jadi tak ralat lah tak jumpa Ustazah dekat hotel untuk program. Kita dapat dengar kuliah sekali. Sebab dalam pertemuan ni sahabat, kita bukan nak buat benda lara sambil bukan saja nak bergambar. Kita nak dapat menadah ilmu berdepan. Bukan ilmu Ustazah, ilmu daripada kitab yang Ustazah bacakan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi seronok, kita rasa puas. Masya Allah. Semoga pertemuan tu pertemuan yang bermanfaat. Bukan kata nak ngopi-ngopi saja-saja. Lepas tu bila sembang tu tak apa-apa benda lara kita cerita. Kan Ustazah suka bergurau, Ustazah suka bersembang. Tapi dalam sembang tu insya-Allah mudah-mudahan kita sembang yang bermanfaat. Tiba je nak sembang bermanfaat, maka Ustazah ajak anda mendengar live majlis ilmu. Gitulah. Okey, kita habiskan. Sebab saya nak ready dah. Sekejap lagi Jajah sampai. Baik. Ali bin Shibl telah mengatakan dalam bait-bait syair gubahannya berikut. Siapa yang semalam tak dengar kuliah, Ustazah cadang sangat-sangat supaya rewind. Rewind kan, macam tip-tip zaman dulu. Pelajaran semalam, ulang siar. Baru anda dapat merasai apa yang dinukilkan dalam syair ini. Jika dirimu dilanda kesusahan. Saya baca syair ni daripada kemarin dah nak menangis. Jika dirimu dilanda kesusahan, sahabat-sahabat, bisikkanlah harapan yang menjanjikan kepadanya. Apa sahaja, contoh kawan kita kesedihan semalam, kesusahan, ingat, bukan kematian ini pengakhir segala. Dunia ni sementara, sama ada sekarang atau nanti, anak engkau ni akan mati kan? Tak maaf aku kata. Ya Zai, mati tu pasti. Sama ada sekarang atau nanti, dia pasti akan bertemu dengan Tuhannya. Kita pun macam tu. Siapa sangka engkau ditinggalkan oleh anak. Kalau anak engkau pun tak suka kalau engkau yang meninggalkan. Kita tak suka bila mendengar kematian. Tapi bila kita mati tu adalah benda yang susah. Bisikkanlah harapan yang menjanjikan kepadanya. Apa harapan kita? Rupanya mati ni sekejap je. Mati ni sekejap je. Lepas kita masuk dalam liang lahat, kita dihidupkan semula. Sunyi, sepi, seorang. Tapi Quran yang kita baca, yang kita mengaji, yang kita mengkaji akan menerangkan kubur kita. Akan meluaskan kubur kita. Akan Allah jadikan Quran yang kita baca kat dunia ni sebagai makhluk yang Allah hidupkan untuk temankan kita. Sahabat, kita dengan alam barzakh, alam akhirat dah tak sama dengan alam dunia ni. Jadi jangan macam mana nanti ayat Quran tu hidup Ustazah. Kita tak boleh fikir dah. Serah pada Allah. Janjinya Allah, janjinya Rasulullah tak mungkin dimungkiri. Jadi kita cakap kat dia, kau yakinkan dengan pertemuan di akhirat? Kau yakinkan dengan kehidupan di akhirat yang abadan abada, selama-lamanya? Percayalah. Ya, aku yakin. Di sana dah tak ada pisah-pisahnya lagi sahabat. Kau akan bertemu dengan anak kau yang baik ni mudah-mudahan di dalam syurga Allah. Jom kita teruskan kehidupan dengan kebaikan. Ya Zai, terima kasih. Sebab apa sahabat? Dia hanya sempat bersama anaknya dalam tempoh 20 tahun di dunia. Sedangkan di akhirat tidak ada had dan tempoh. Selama-lamanya takkan berpisah lagi. So berjuanglah bermati-matian untuk hidup kita yang tidak akan mati lagi selepas ini. Faham ya? Berjuanglah bermati-matian untuk hidup kita yang tak akan mati-mati selepas ini. Yakni selepas matinya kita yang pertama kali ini. Allahu Akbar. Maka walaupun dalam susah, kita sedang mengharap kepada pertemuan yang selama-lamanya itu. So kita juga belajar, takkan bertemu yang selama-lamanya itu nak sama menjerit dalam azab dalam neraka.
Sudah pastilah bila nak bertemu selama-lamanya tu kita berkumpul sekeluarga di dalam nikmatnya syurga. Itu kita kena set dalam minda kita. Jadi kita susah sekejap je kat dunia sahabat. Kita sedih sekejap je kat dunia sahabat. Kita nak rehat selama-lamanya dalam penuh nikmat di syurga Allah. Dan nak memperjuangkannya memang pelbagai sakit yang kita perlu lalui. Maka dengan janji itu dirimu akan menjadi senang. Yang berjanji ni Rasulullah, yang tak pernah bohong. Yang berjanji ni Allah, yang menceritakan dalam Quran akhirat itu adalah abadan abada. Allah yang cakap. Jadi kenapa kita nak terpedaya dengan dunia tipu-tipu ini? Kita harap anak kita lah yang bela kita nanti bila kita dah tua, dah uzur. Ternyata anaknya mendahului dia. Nanti di sana ibu ayah anda bertemu lagi dengan anak kesayangan anda. Masya Allah, tabarakallah. Syaratnya, bolehkah kita bertemu? Kalau mulut kita kata anak ni anak yang baik, sedangkan aku ni ibu yang baik tak? Ya, dulu mungkin aku bukan ibu yang baik, tapi mulai hari ni aku nak jadi ibu yang baik, ya Allah. Jadikan asbab anak tinggalkan kita tu asbab kita rajin mengaji, asbab kita buat apa saja kebaikan. Sebab bukan saja kita yang dapat pahala, tapi insya-Allah si mati tu juga mendapat pahala. Subhanallah. Perisailah dirimu dengan harapan agar tidak putus asa. Macam mana kita nak tahu harapan janji-janjinya Allah ni sahabat? Quran. Macam mana kita nak simpan harapan yang, ya Allah nanti bagi orang yang dah kematian anak, ya Allah nanti kalau kita tak dapat nikmat kat dunia, Allah janji. Semua ni melalui Quran dan hadis Nabi. Macam mana kita nak faham kalau kita tak menekuni majlis ilmu? Macam mana kita nak kuat kalau kita tak suka nak mendengar nasihat daripada agama kita? Masya Allah, perisailah dirimu dengan harapan agar tidak putus asa. Sebab yang paling Allah tekan kat kita, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kita akan sambung pengajian sahabat dengan kitab Fasabrun Jamil, nasihat untuk orang-orang yang hampir berputus asa. Allah marah orang yang berputus asa. Kita tak nak marahnya Allah. Marah itu bermaksud murkanya Allah. Kalau sekali Allah dah murka pada kita, macam mana kita nak menadah rahmat dari Allah? Jangan sekali berputus asa. Anak sulung saya ni ustazah yang paling bijak sekali ni, yang paling baik dengan saya. Jangan berputus asa. Kehidupan ni sementara sahabat. Kita akan sambung lagi selama-lamanya di akhirat. So pastikan yang selama-lamanya itu adalah tempat istirahat, bukan tempat azab. Okey? Hingga kecemasanmu lenyap dimakan waktu. Kita sedih, kita cemas. Anak aku dah lah satu-satunya tu, contoh. Meninggal pula. Engkau kenapa ambil satu-satunya anak aku tu, ya Allah? Contoh sahabat. Jangan berputus asa hingga kecemasanmu. Rasa takut, suami saya dah meninggal, siapa nak hantar saya pergi pasar, siapa nak pujuk saya kalau saya merajuk ustazah. Kecemasanmu akan lenyap dimakan waktu. Sebab tu dulu-dulu mak saya sebut, sakit orang hilang anak ni. Mak saya pun hilang anak dalam tidurnya. Sahabat-sahabat sihat walafiat. Masya Allah. Hanya waktu sahaja. Redha kita ni makin lama kita dapat merawat. Waktu berjalan, tapi sedihnya masih di situ. Masih ada sedih, tapi tenang. Cara kita kawal emosi, ini adalah nikmat dan rahmat daripada Allah. Masya Allah, makin lama kita makin boleh kawal. Sahabat saya tu mula-mula dengar pengsan. Nampak jenazah diusung dalam rumah daripada hospital, pengsan. Setelah jenazah dibaringkan, saya datang, nampak cool. Nampak dia yang peluk anak-anak dia. Tak apa, insya-Allah kita doa Alung kat syurga, kita jumpa Alung nanti. Ibu ada anak-anak ibu yang lain kan? Saya kagum dia boleh bercakap menasihat anak-anaknya yang sedang menangis. Waktu sahabat. First kita dengar tu memang kita terkejut. Tutupilah kesedihan daripada teman-temanmu. Ya Allah, Dr. Aida Al-Qarni ni memang suruh kita tutup kesedihan daripada teman-teman. Sebab tu kitab Latahzan selalu mengajar kita, hati kita biasa menangis. Kita sedih dengan ujian tu, kita tak larat rasanya nak hidup. Tapi bila kita bertemu dengan orang, usahakan untuk memberikan senyuman. Kerana orang tak boleh baca permasalahan kita. Kita bukan nak mengadu, nak menyandarkan bahu kawan kita tu menjadi sandaran kita. Tidak. Tapi kita nak jadikan Allah sebagai tempat kita menyandar. Allah tahu dengan rintihan, ratapan hati kita sahabat. Allah tahu. Allah tak buta, Allah tak tuli. Allah baca hati kita, Allah tahu hati kita.
Orang tak boleh tahu. Kita nangis satu baldi kat dia pun, dia kesian kat kita masa tu je. Lepas tu dia dah huha-huha balik. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi Allah kesian, rahmat dia kat kita ni, Allah sedang plan yang terbaik untuk kita. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Supaya tutupilah kesedihan daripada teman-temanmu. Kerana apa nak tutup? Di antara teman-temanmu, sahabat, kita biasa hidup kan? Ada orang-orang yang dengki dan senang dengan penderitaan orang lain. Menangis melampau-lampau, cerita dekat Facebook segala. Ingat semua orang like tu suka. Ada je yang padan muka. Hari tu share sangat, gembira-gembira sangat. Hari tu share sangat, anak tu lah yang paling hebat. Sekarang nangis juga, anak tu mati. Dia tak cakap dekat Facebook kita, tak komen. Mungkin ada orang tak setuju dengan statement ni. Saya bacakan kitab Dr. Aid Al-Qarni, La Tahzan. Berhati-hati dengan melampau-lampau kongsi dengan orang kesedihan. Kita ingat semua orang simpati kat kita. Sahabat, rupa-rupanya orang padan mukakan kita. Hati-hati, sebab tu kita diajar untuk banyak zip mulut. Masalah kita, kesedihan kita, Allah nak kita meratap dengan dia, bukan meratap dengan makhluk. Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Buanglah fikiran yang buruk terhadap segala sesuatu, kerana hal ini akan membuat yang bersangkutan mati sebelum waktunya. Sahabat faham tak? Ni suami saya meninggal ni Ustazah, habis dah lepas ni anak-anak saya tak boleh sekolah, layuran tak bayar. Stop segala fikiran yang buruk. Kerana anda kematian suami seorang. Sahabat, kalau anda buruk macam mana aku nak hidup lepas ni, anda pun akan turut mati sebelum waktunya. Faham Jadi ibu, sakit kematian anak ni tak ada siapa yang tak mengiyakan. Tapi kalau kita kata aku macam mana nak hidup lepas ni, bolehkah aku pergi kerja, kuatkah aku? La haula wala quwata illa billah. Allah yang beri, Allah takkan tinggalkan, takkan biarkan aku berseorangan. Allah akan pimpin aku, Allah akan bantu, Allah akan kuatkan aku untuk bangkit. Maka sahabat-sahabat, kita akan terus bersemangat untuk meneruskan hidup. Tapi kalau kita ikutkan lemau kita, macam mana saya dah takkan happy lepas ni Ustazah, saya dah takkan boleh buat kehidupan. Kamu pun turut mati. Walaupun tak ada orang duk raup matamu, tak ada orang duk tutup wajahmu dengan kain putih, sebenarnya kamu dah mati sebelum waktunya. Allah beri kita hidup. Now kita masih hidup. Teruslah hidup, wahai sahabat-sahabat. Teruslah hidup. Siapa yang nak kita hidup ni? Allah. Siapa yang Allah matikan itu kehendaknya Allah. Siapa yang Allah hidupkan itu kehendaknya Allah. Sampai kita fikir seorang anak muda seperti itu, itulah kemampuan seorang ibu. Ibunya seorang guru, sahabat. Bayangkan kalau dia sakit, jenazahnya elok. Saya sampai sebut dengan ustaz, bang, aksiden macam mana bang? Jenazahnya semua elok. Senyum wajahnya, ya Allah. Putih bersih wajahnya. Rupanya dilanggar daripada belakang oleh sebuah kereta yang sangat laju. Dia tercampak, muslimat dirahmati Allah, pendarahan dalam kepala. Dan sampai ke hospital, doktor sahkan dia meninggal. Tak ada kecacatan pada tubuh dia. Kan? Jadi kita tengok, macam mana boleh mati? Otak kita kata, macam mana boleh mati? Tak ada cedera pun. Bayangkan, mesti ada orang yang lebih teruk daripada tu. Tapi Allah masih hidupkan. Tapi akhirnya sebab aksiden tu mungkin dia lumpuh. Mungkin dia cacat. Mungkin Allah tahu ibunya ni tak mampu kalau nak jaga anak dalam keadaan macam tu. So kita jangan pernah sebut, hiduplah lagi anak. Kamu jalan tempang ke, kamu cacat ke, mak sanggup nak jaga. Betul sanggup ibu. Tapi Allah tahu kemampuan kita kat mana. So Allah saja yang tahu yang terbaik untuk dia tu apa. Okey, sahabat-sahabat, sebab itu jangan mati sebelum waktunya. Siapa? Kita yang dah kematian ni, kita redakan dia mati, dah tiba waktu dia. Kita jangan mati. Kita kena terus hidup, terus bangkit. Ini maksud nasihat kitab La Tahzan. Sebab takut ada orang tak setuju dengan, takkanlah tak boleh sedih. Kitab ni tak cakap pun jangan sedih sama sekali. Tapi kawal rasa kita. Kerisauan itu tidak selamanya mengongkong seseorang, sebagaimana kegembiraan juga tidak selamanya menghiasinya. Kita duk risau lepas ni macam mana aku nak hidup, anak ni yang tukang hantar aku pergi kerja, contohkan sahabat. Kita risau. Tutupilah kerisauan itu.
Dia selalu mengongkong kita. Iblis suka orang-orang yang selalu risau, selalu resah, sebab orang-orang ni tak yakin dengan penjagaan Allah kepada kita. Macam tu juga bila gembira, melampau-lampau, janji itu, janji ini, gelak sana, gelak sini. Terlupa satu saat engkau akan terkebawah, mengalami derita dan sengsara. Bersiap sediakah engkau untuk itu? Andai kata jiwa ini tidak pernah menyalahi akal, niscaya terasa tidak jernih kehidupan ini. Niscaya tidak rasa jernih kehidupan ini, sahabat. Masya Allah. Kalau kita tak betul-betul menyempurnakan akal yang Allah bagi, kan Allah kata, kita ni diciptakan dengan penuh kesempurnaan. Kerana apa? Kerana ada akal. Binatang ada otak tapi tak ada akal. Maka Allah label kita sebagai ahsanu taqwim. Allah angkat darjat kita. Engkau ni penuh dengan kesempurnaan. Tapi kalau engkau tak gunakan akal, kenapa ya Allah engkau matikan dia ya? Sebab dah ajal dia. Aku kan dah belajar ajal ni akan datang tiba-tiba ya Allah. Semua benda pun dalam hidup ni tiba-tiba. Sebab tu aku kena sentiasa siap sedia ya Allah. Sekarang hari dia, besok lusa mungkin giliran aku. Apa yang dah aku persiapkan ya Allah? Gunakan akal. Nak buat projek apa ni, Allah suka ke tak aku buat macam ni? Ni Nabi redha ke tak ni? Mak ayah aku ni kalau tahu suka ke tak? Ada ke doa-doa baik dari dia ni? Gunakan akal. Subhanallah sahabat. Sebab bila mana kamu tidak gunakan akal, kamu akan jatuh martabat serendah-rendahnya sebagai asfalasafilin. Quran sebut benda ni. Kamu ditinggikan darjat kerana nak buat apa kamu fikir dulu. Yang mati anak. Takkan kita nak turut mati. Ada suami, ada anak-anak yang lain. Masya Allah. Kita hidup bersemangat kerana kita nak jumpa lagi dengan dia dalam syurganya Allah. Allahu Akbar. Sahabat, andai kata jiwa ini tidak pernah menyalahi akal, niscaya terasa tidak jernih kehidupan ini bagi orang-orang yang waspada. Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Sentiasa menjadi orang yang waspada. Sentiasa menjadi orang yang berhati-hati. Sentiasa menjadi orang yang siap sedia, siap siaga untuk bertemu dengan dia, Tuhan alam semesta. Sahabat, saya patut sambung lagi. Tapi saya dah nak kena gerak. Okey, saya nak wuduk sekejap. Doakan sahabat-sahabat dirahmati Allah. InsyaAllah Allah mudahkan perjalanan. Jumpa dengan orang Seremban InsyaAllah pukul 9.30 pagi. Jumpa dengan orang Melaka yang tak dapat di Hotel Koblimas. InsyaAllah di rumah sahabat saya pukul 1 saya ada kuliah. Lepas habis kuliah pukul 1 tu saya terus gerak ke hotel. Bermula pukul 3. Berjalan program full. Bukan macam pertemuan Latahzan sebelum ni hanya beberapa jam. Dengan Melaka kita menginap. Malam ni kita ada Qiyamul Lail bersama mereka. InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah mencantumkan ukhuwah. Anda yang tak dapat bersama, doakan. Sesungguhnya sahabat Latahzan, kasih sayang ini utuh semata-mata kita bersandar kepada Allah. Allah yang ciptakan kita, Allah yang akan jemput kita pulang, Allah tempat yang kita dambakan untuk bertemu kelak di dalam tempat istirahat yang penuh nikmat, itulah syurga. Ampun maaf zahir batin, rebut keberkatan Jumaat. Yang belum baca Al-Kahfi usahakan, kerana ini ibadah sunat yang Nabi sebut-sebut. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah, sepanjang membacanya kita jahil, tak faham apa, kita munajat dengan Allah. Dalam lisan kita mengulang-ulang ayat Allah, hati kita munajat sungguh-sungguh. Pasang niat yang baik-baik, banyakkan selawat, moga layak kita mendapat syafaat Nabi SAW. Ampun maaf, esok insya-Allah 9.30 pagi live daripada Melaka bab 274. Bye bye, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi